Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak masuk bab baru, bab 10, kecerunan garis lurus. Okey, untuk tajuk ni kita akan bercerita tentang kecerunan. Okey, kecerunan ni kita kaitkan dengan kecuraman suatu permukaan. Okey, contoh kawasan yang curam, kawasan gunung, kawasan bukit, apa lagi, jalan raya, apa lagi, tangga, eskalator, gelongsor. Tu semua contoh-contoh kawasan yang curam. Ni contohlah ni Gunung Kinabalu. Tengok baca sendiri ni maklumat kat sini. Kemudian kita nak masuk 10.1 kecerunan. 10.1.1 kecuraman dan arah kecondongan. Kita tengok situasi pada gambar rajah. Kita tengok kawasan manakah yang dikatakan curam. Rajah menunjukkan kawasan berbukit yang dilalui oleh Farid dan Afif semasa berbasikal kereta. Ketika mereka mendaki laluan C, mereka berasa sangat sukar meneruskan kayuhan. Apabila mereka menuruni bukit di laluan E, keadaan basikal sangat laju. Mengapakah situasi ini berlaku? Sampai dekat C, dirasa sukar untuk kayuh basikal. Tapi bila sampai dekat E, basikal jadi laju. Sebab dekat kawasan C ni adalah kawasan curam. Kawasan E pun sama, ialah kawasan yang sangat curam. Sekarang ni kita nak kena pasti kecuraman dan arah kecondongan suatu garis lurus. Awak boleh buat aktiviti ni dalam muka surat 190. Awak kena scan QR code. Baik, kita nak tengok adakah nilai sudut D dan sudut A ni mempengaruhi nilai kecerunan. Baik, sekarang ni kita lihat dulu apa dia kecerunan positif. Kita tengok sudut pada A, sudut dia 45 darjah. Kecerunan dia adalah 1. Apa berlaku pada kecerunan bila sudut dia berkurang? Tengok, bila sudut dia berkurang, kecerunan pun semakin berkurang. Bila sudut dia bertambah, kecerunan pun semakin bertambah. Maksudnya sekarang ni semakin tinggi kecerunan, semakin tinggi sudut, semakin besarlah dia punya nilai kecerunan. Tengok pada kecerunan negatif. Bila sudut pada D45, kecerunan dia menjadi negatif 1. Kenapa negatif 1? Kita tengok. Sama juga. Bila sudut berkurang, kecerunan dia pun berkurang. Semakin besar nilai sudut dia, semakin besarlah nilai kecerunan. Kenapa dia panggil kecerunan negatif? Kecerunan negatif ni kita dapati daripada nilai kecerunan tu ada, kita akan dapat nilai negatif. Dan kalau kecerunan positif, nilai kecerunan dia kita akan dapat nilai positif. Kemudian kita tengok arah. Bila kecerunan negatif, arah dia akan serong ke kiri. Garis DF ni kita nampak dia condong ke kiri. Dan garisan dia ni, arah kecerunan dia ni seperti arah turun bukit. Menurun. Arah menurun. Sama juga dengan kecerunan positif. Kalau kita tengok, arah garis lurus tu condong ke kanan. Dia condong ke kanan dan dia punya garisan ni seolah-olah mendaki. Mendaki, naik.
mendaki bukit. Okay, itu adalah perbezaan antara kecurunan positif dan kecurunan negatif. Okay, tengok contoh 1. Perhatikan rajah di bawah. Bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garisan M dan N, MN dan KL. Buat kesimpulan daripada kedua-dua rajah itu. Okey, kita nak tengok garisan MN dengan garisan KL, mana yang lebih curam. Okey, nak tahu lebih curam ke tak? Kita dah tengok tadi kan? Sudut MN ialah 30, sudut KL ialah 45. Okey, saya dah bagi tahu tadi, kalau sudut dia makin besar, bermaksud garisan itu lebih curam. Jadi untuk kes ni, yang mana lebih curam, KL atau NM? Okey, jadi KL lebih curam berbanding dengan KL lebih curam berbanding dengan MN. Okey, kenapa? Sebab sudut dia lebih tinggi. Okey. Kemudian kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, ini cara nak mengira kecerunan. Kecerunan tu kita dapat nilai dia daripada nisbah ataupun perkadaran antara jarak mencancang, jarak mengufuk. Kita dah belajar dah jarak mencancang, jarak mengufuk. Okey, untuk kes ni mana dia jarak mencancang? Okey, untuk kecerunan garis AC ataupun kecerunan gelongso ni, dia berkait dengan jarak mencancang dan jarak mengufuk. Jadi jarak mencancang dia 2, jarak mengufuk dia 3. Ini adalah jarak mencancang. Ini jarak mengufuk. Okey. Sama dengan soalan ni, daripada setiap rajah di bawah nyatakan jarak mencancang, jarak mengufuk. Okey, mudah saja. Saya tengok B. Okey, jarak mencancang dia 4 unit. Jarak mengufuk dia 5 unit. Okey, kita dah kenal dah tadi mana dia jarak mencancang, mana dia jarak mengufuk. Okey, sekarang ni kita nak kira dia punya kecerunan. Kalau kita dah tahu jarak mencancang, kita dah tahu jarak mengufuk, kita boleh cari berapa nilai kecerunan. Okey, kecerunan ni kita wakilkan dengan huruf M. Okey, simbol bagi kecerunan ialah M. So, maksudnya kalau garisan tu A, B. Okey, kita nak cari kecerunan bagi garis AB. Jadi kita boleh tulis kecerunan AB. Okey, rumus dia jarak mencancang, jarak mengufuk. Jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Kita tengok soalan A. Okey, kamu diminta mencari kecerunan bagi garis PQ dan garis BC. Kita tengok PQ apa dia punya kecerunan. Okey, mesti tahu jarak mencancang 4, jarak mengufuk 3. Jadi dia punya kecerunan ialah 4/3. Okey, kecerunan ni biasanya kita buat dalam pecahan. Okey, soalan B pun sama. Untuk cari kecerunan mesti tahu jarak mencancang 2, jarak mengufuk 3, jadi 2/3. Sebab itulah kita kata kecerunan ini adalah nisbah antara jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Okey, rumus. Okey, untuk mencari kecerunan ada 2 rumus. Pertama, kita gunakan 2 titik. Okey, ini rumus apabila melibatkan 2 koordinat.
koordinat. Okey, diberi 2 koordinat. Contoh 4, 2 dan satu lagi diberi 7, 6. Okey, kamu kena cari kecerunan bagi garis ini. Okey, contoh A4. Okey, A ni koordinat dia adalah 4, 2. Kemudian ada satu lagi titik B, 7, 6. Okey, awak kena cari dia punya kecerunan. Okay, berapa kecerunan garis AB? Jadi kita kena guna rumus ini. Okey, ni yang kedua, kalau diberi pintasan. Okey, maksud pintasan dalam satu satah kertas. Okey, satah kertas contoh. Okey, sini adalah 4, sini adalah 6. Okey, ini garis lurus yang memintas kedua-dua titik ni. Okey, maksudnya ni dia pintas pada ini. So, yang ini kita namakan dia pintasan Y. Kenapa pintasan Y? Dan sebab dia pintas pada paksi Y. Yang ini kita namakan dia pintasan X. Kenapa? Sebab dia pintas pada paksi X. Jadi rumus dia adalah negatif pintasan Y per pintasan X. Okey, negatif ni wajib ada ya. Okey, nanti kita tengok contoh-contoh soalan dia. Okey. Kita tengok contoh 7. Hitung kecerunan garis lurus AB dan PQ berdasarkan gambar rajah di bawah. Okey, kita tengok. Dia suruh cari kecerunan PQ dan kecerunan AB. Kita cari dulu kecerunan PQ. Okey, untuk cari kecerunan PQ, kita tengok P ni dia pintas pada 3 untuk pintasan Y. Okey, ni pintasan Y dia sama dengan 3. Dan ni pintasan X dia sama dengan 3. Jadi kita masukkan dalam rumus. Kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, jadi negatif 3 per 3. So, kita dapat negatif 1. Jadi, jawapan dia pintasan PQ adalah negatif 1. Okey, sekarang kita nak cari pintasan kecerunan kecerunan AB. Okey, M ni tadi kita dah tahu tadi kan, M ni adalah simbol bagi kecerunan. Di kecerunan garis AB. Jadi negatif pintasan Y dia 2 bahagi dengan pintasan X dia negatif 3. So negatif kita dapat positif, jadi positif 2 per 3. Okey, kita tengok. Tadi kita dah buat dah kan. Kalau dia dapat negatif, bermaksud arah dia daripada kiri ke kanan dia menurun. Jadi betul lah kita dapat negatif, kita boleh semak. Betul lah negatif. Okey, kecerunan AB kita dapat positif. Okay, arah dia pun mendaki. So betul lah. Okey, kecerunan dia adalah positif.
Kita tengok contoh 4. Tentukan kecerunan bagi pasangan koordinat berikut. Okey, diberi titik A 31, titik B 67. Macam mana kita nak cari kecerunan bagi garis AB? Okey, kita dah tahu rumus dia tadi. Mestilah M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi ini X, ini Y, ini X, ini Y. Okey, syarat dia Y tolak Y, X tolak X. Mesti tolak pada arah yang sama. Okey, jadi 7 tolak 1 bahagi 6 tolak 3. 7 tolak 1, 6. 6 tolak 3, 3. 6 bahagi 3, 2. Jadi kecerunan bagi AB adalah 2. Okay, soalan B. Sama juga kita nak cari kecerunan PQ. Sama juga Y tolak Y. Okay. Cikgu tak nak lah, cikgu nak ubah. Cikgu ubah yang ni. Terbalik. Boleh juga. Y tolak Y. X tolak X. Jadi negatif 1 tolak 5 bahagi dengan 4 tolak 3. So negatif 1 tolak negatif 5, negatif 6. 4 tolak 3 dapat 1. Jadi jawapan dia negatif 6. Okay. Contoh 5. Tentukan kecerunan bagi garis lurus berikut. Okey. Soalan A ni dia tak bagi koordinat. Yang tadi ni dia bagi koordinat. Okey. Tapi ni diberi pintasan. Okey, 8 ni apa dia? Pintasan Y ke pintasan X? Okey, oleh kerana dipintas pada Y, maka ini adalah pintasan Y. Negatif 5 ni pintasan X sebab dia potong pada X, dipintas pada X. So masukkan dalam rumus kita, M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Jadi negatif mesti ada, pintasan Y ialah 8 bahagi dengan pintasan X negatif 5. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 8/5. So dapat positif. Positif betul lah. Arah dia arah ke atas. Daripada kiri ke kanan ni dia seolah-olah mendaki. Okey, soalan B pun sama, diberi pintasan. Jadi M sama dengan negatif pintasan Y. So pintasan Y ialah 4 bahagi dengan pintasan X dia 3. Ingat simbol negatif ni memang ada dalam rumus. Jadi jawapan dia negatif 4/3. Kalau kita tengok pada gambar rajah, dia menurun. So dapat negatif. Betul lah. Dia punya pintasan dia negatif 4/3. Okey. Kita nak tengok apa perkaitan pintasan Y ni dengan kalau kita guna rumus koordinat. Okey, kita tahu koordinat bagi nilai di sini ialah 0, 4. Manakala ini adalah 3, 0. Sekarang kita masukkan dalam rumus yang melibatkan koordinat, mencari kecerunan bagi dua titik. Jadi Y tolak Y, X tolak X. Jadi 4 tolak 0, 0 tolak 3. 4 per negatif 3. Jadi negatif 4/3. So kita tengok jawapan dia sama. Okey, walaupun kita guna cara yang berbeza.
Yang ini kita guna 2 koordinat. Yang ini kita guna kaedah pintasan. So, 2 cara untuk kira kecurunan. Okey, sama juga dah dengan soalan ni. Tentukan kecurunan apabila dia beri pasang koordinat. Okey, kita boleh guna rumus. Kita boleh guna pintasan. Bila X dia 4, Y dia 0, bermaksud ini adalah pintasan X. Bila X dia 0, Y dia ada nilai 8, ini adalah pintasan Y. Jadi kita boleh guna rumus M sama dengan negatif, wajib ada pintasan X dia 4, pintasan Y dia 8. So 8/4 sama dengan negatif 2. Okey, kalau kita tak nak guna kaedah pintasan, kita boleh guna kaedah 2 koordinat, iaitu M sama dengan 8 tolak 0, 0 tolak 4. Jadi 8/-4 sama dengan negatif 2. Jadi dapat jawapan yang sama. Boleh guna mana-mana kaedah.